والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak bincang berkenaan dengan hadis 887 yang sebelum ini yang telah kita baca, iaitu perbincangan yang berkait dengan kedudukan tangan ketika qiyam itu. Tangan tu kita letak, kita kata talfik lah, kita panggil dakap qiyam. Dakap qiyam itu. Kemudian tangan itu nak letak di mana? Di dada ke? Di bawah dada ke? Ataupun di pusat ke? Atas pusat sedikit? Ataupun bawah pusat? Macam mana? Kalau kita perhatikan pada cuba tengok nota yang muka surat 20 sebelum ni. Muka surat 20 tu, perkara 5 tu, bawah tu diriwayatkan daripada Imam Malik 3 pendapat dalam masalah. Jadi tangan tu muka surat 20 kalau hak tak bawa nota sebelum ni tak ada lah hak nota sebelum ni, sebab kita nak sambung perbincangan tu. Sebab ana bincang ni pun fasa pertama baru ni, kita nak bincang ni fasa pertama saja. Baik, cuba kita semak semula. Kalau pendapat Imam Malik diriwayatkan daripada Imam Malik ada 3 pendapat. Satu pendapatnya irsal ketika qiyam. Irsal ni makna luruskan tangan tanpa talfik itu, tanpa dakap qiyam. Yang keduanya letak di bawah dada. Itu pendapat yang kedua yang dinakalkan daripada Imam Malik. Yang ketiga iaitu letak di posisi tertentu ataupun irsal. Mana letak mana-mana pun boleh. Atau yang ketiga, atau irsal. Kalau irsal tadi ada dah disebut. Baik. Kalau Imam Syafi'i pula ada 3 juga. Imam Syafi'i ini di atas pusat pun ada, di bawah dada pun ada, di bawah pusat pun ada. 3 juga. Daripada Imam Ahmad, di bawah pusat, di bawah dada, dan juga antara posisi bawah pusat atau di bawah dada. Baik. Sekarang ni kita nak bincang hak ni. Hak di bawah pusat tu. Itu fasa pertama. Sebab kalau kita perhatikan dalam mazhab-mazhab ni, makna khilaf juga. Ada kata sini, ada kata bawah pusat, ada kata atas pusat, ada kata bawah dada, ada kata atas di dada pun ada. Jadi kita nak bincang hak ni malam ni kita nak sebagai lampiran lah. Kita nak bincang ulama yang kata di bawah pusat tu mana dalil dia. 3 muka surat ni kita ni pandai cuba ringkas ni. Sebab kalau dia panjang lagi sebenarnya. Cuma insya-Allah dengan hak ni kita boleh faham lah. Baik, cuba tengok. Lampiran hadis 887 bahagian 1 ataupun fasa 1. Sandaran dalil bagi pihak yang berpendapat kedua tangan diletakkan di bawah pusat, tahta surrah itu. Di bawah pusat. Apa dalil? Yang pertama, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis Wa'il bin Hujr. Jadi hadis Wa'il ni kita bincang sebelum ni lah. Jadi hadis, kalau kita tengok hadis 887 ni, mana tak ada sebut. Ni, tak apalah. Kalau kita perhatikan hadis 887 ni, hadis Wa'il ni, Wa'il bin Hujr, tak ada sebut, dia sebut Nabi genggai begitu ya. Tak ada sebut bawah pusat tu. Baik. Tak apalah tu. Cumanya ada disebut atas nama hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahawa ada diriwayatkan bahawa ketika qiyam tangan yang diletak di atas tangan kanan atas kiri diletak bawah pusat. Baik. Pertama sekali hak nombor 1 ni hadis Wa'il. 3 muka surat ni kita nak bincang ni lah. Baik. Mana hadis Wa'ilnya? Cuba tengok sini. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dalam musannahnya. Dia panggil musannah Ibnu Abi Syaibah. Beliau telah berkata, dia kata Waqi' telah meriwayatkan kepada kami daripada Musa bin Umaid daripada Alqamah. Alqamah tu anak Wa'il.
Wa'il anak Hujr, daripada ayahnya, yakni daripada Hujr. Beliau telah berkata. Kata siapa dia ni? Jadi Wa'il, sebab Wa'il itulah ayah Alqamah ni. Hak Hujr tu tidak, Hujr tu datuk dia. Jadi Alqamah riwayat hadis daripada ayah dia yang bernama Wa'il bin Hujr. Jadi hadisnya panggil hadis Wa'il bin Hujr. Baik. Lagu mana? Gini. Jadi Wa'il kata, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yaminahu ala shimali tahta as-surrah. Tahta as-surrah. Maksudnya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tinggal T di bawah pusat. Di bawah pusat. Dan dia letak gini. Lepas tu letak di bawah pusat. Baik. Ini riwayat. Mula-mula sekali. Ini dalil bagi ulama yang kata bawah pusat lah. Baik. Al-Hafiz Al-Qasim bin Qatlubugha, nama dia Qatlubugha, semasa mentakhrijkan hadis-hadis Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar telah berkata, dia kata sanad hadis Wa'il ni adalah jayyid, mana molek lah. Boleh lah, maknanya boleh diguna pakai lah. Baik. Syekh Abid As-Sindi telah berkata dalam Tawailul Anwar, perawi-perawinya siqah. Jadi kalau kita tengok di sini Hafiz Al-Qasim dengan Syekh Abid As-Sindi, dia kata tak ada masalah, maknanya boleh diterima riwayat ni. Sebab dia kata perawi siqah. Dan sanad pun jayyid, kata Syekh Hafiz Al-Qasim. Jadi Syekh Abid As-Sindi kata perawi dia siqah semua. Betul ke begitu? Cuba tengok sini. Kritikan terhadap hadis Wa'il. Pada pandangan saya, siapa dia ni? Al-Mubarak Furi. Sebenarnya Furi itu dekat tidak jauh tu tersilap. Pada pandangan saya tu maksudnya Al-Mubarak Furi rahimahullah. Dia kata hadis ni walaupun sanad dia jayyid, tetapi untuk menyambit ke lafaz di bawah pusat tahta surah ada pertikaian yang sangat ketara. Sanad tu tak apalah, betul dah sanad tu. Tapi nak tahta surah tu masalahnya. Waktu berlaku pertikaian yang sangat ketara. Baik. Lagu mana tu maksud pertikaian yang sangat ketara tu? Jadi sini bincangnya bukan bincang sanad. Hak ni setakat ni. Hak bawah tu adalah. Hak bincangnya adalah tambahan tahta surah tu. Baik. Syekh Muhammad Hayy As-Sindi berkata dalam Fathul Ghafur, dia kata tambahan ungkapan tahta surah dalam hadis Wa'il bin Hujr dipertikaikan. Ulama pertikaikan. Sebenarnya tak ada tu. Bahkan telah berlaku kesalahan yang bersifat lalai, as-sahwu. Sesungguhnya saya telah merujuk nuskah yang sahih daripada Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kena ingat ni. Kalau kita ada bincang ni, kata kunci dia Musannaf Ibn Abi Syaibah. Maka saya dapati, kata Syekh Muhammad Hayat, riwayat berkenaan datang dengan riwayat yang sama dan lafaz yang sama, namun tidak ada ungkapan di bawah pusat. Itu tak ada. Saya cek sendiri, tak ada. Macam mana hak tu ada tu, riwayat daripada Wa'il bin Hujr tiba-tiba ada dalam Ibn Abi Syaibah. Hak riwayat dari hak tu lah, tadi hak atas tu. Apa jadi? Saya cek sendiri, tak ada sebenarnya. Baik. Tu. Jadi maknanya tak ada lah. Bila tak ada, timbullah keraguan tu. Baik. Musnid tu Musannid ibn Musannid ibn Musannad. Musannid ibn Abi Syaibah. Musannid, mana hadis musnad. Musannid tu hadis musnad. Hadis dia sebut sanad lengkap. Dia panggil hadis musnid. Baik. Tapi dia ikut style, maknanya kalau sahabat ni, misal sahabat ni riwayat dia muka semua hadis-hadis sahabat tu dipanggil hadis. Ada hadis musnad lah. Tapi orang ni dalam Musannid Ibn Abi Syaibah telah menyebutkan selepas hadis Hujr, Athar An-Nakhai, dan lafaznya hampir sama dengan hadis Hujr, dan akhirnya ada tersebut di bawah pusat. Besar kemungkinan penyalin telah melihat pada Athar An-Nakhai dan menyalingnya pada hadis Wa'il. Inilah yang dimaksudkan telah berlaku sahwun kelalaian. Dia gini, dia masa dia duduk saling tu, dia duduk saling. Masa dia duduk saling, jadi
hak ada sebut tahta surah di bawah pusat tu bukan hadis apa ni Wa'il bin Hujr tu. Silap tu bukan hadis Hujr, hadis Wa'il. Hujr tu ayah dia. Wa'il tu potonglah silap tu, macam mana boleh silap tu. Jadi dia gini, penyalin dia tak sebut penyalin mana. Macam mana dia boleh tahu ni? Sebab dibuat perbandingan. Bila dilihat dalam nuskah Hasan, tak ada dari riwayat Wa'il tu, sebenarnya tak ada. Tahta surah tu tak ada. Lepas tunya bila dalam apa ni kitab Musannaf apa ni Ibnu Abi Syaibah ni lah, hadis dia ni hadis musnid lah, hadis dia disebut sanad dengan lengkap, dia panggil musannid. Musannid cuma di sini ni sini ada silap kena itu silap ni. Musannaf tu sebenarnya cuma hadis dia hadis musnid, tapi kitab dia terkenal dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tu sebenarnya cuma hadis tu dia sebut sanad lengkap lah. Tak apalah tu. Betul balik itu Musannaf tu. Tu sebenarnya dia gini. Jadi bila tengok dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah memang ada apa hadis Wa'il ni ada. Tetapi tak ada pula disebut apa ni jadi di akhir dia tu ada sebut sungguh di bawah pusat. Fi surah tu, tahta surah tu. Baik. Jadi selepas daripada Ibnu Abi Syaibah sebut hadis Wa'il bin Hujr ni, depan dia tu ada asar Nakhai, ni Ibrahim An-Nakhai. Ada asar dia. Maknanya ni dia bukan sahabat, dia tabi'i. Ada. Dan menyalingnya pada hadis Wa'il. Jadi besar kemungkinan masa orang duduk saling tu dia tengok asar Nakhai. Tiba-tiba dia silap di bawah hadis Wa'il. Itu berlaku tu panggil sahwu kelalaian. Dia bila nak saling ni maknanya ada dua nuskah lah. Ulama kata anda nak dalam detail lah. Ulama kata dia duk tengok pada hadis tu asar Nakhai. Sebab hadis asar Nakhai itu ada dalam kitab yang sama. Hak tu memang ada sebut tahta surah. Dah hak tu bukan hadis Nabi, itu asar tabi'i. Nakhai ni tabi'i. Tiba-tiba dia salah pergi terletak di bawah hadis Wa'il. Hak tu berlaku. Sebab apa? Sebab kalau kita cek hak hadis Wa'il bin Hujr, hak daripada orang lain riwayat sanad sahih berlaku, tak ada atas. Hak ni sahih ada. Apa yang jadi ada? Besar kemungkinan kesalahan itu kerana silap tulis tahta surah tu sebenarnya ada pada asar Nakhai. Tiba-tiba masa salin. Kesalahan ketika menyalin. Yang kita letak berkali tengok sini kita tulis lain. Ada kan berlaku tengok sini tapi kita tulis lain, silap letak. Tu besar kemungkinan. Kenapa dia boleh kata begitu tu? Sebabnya tengok kepada riwayat Wa'il bin Hujr ni, hak riwayat lain. Dalam kitab hak tidak musannaf, bukan dalam kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah, memang tak ada tahta surah. Baik, kita tengok lagi. Misalnya, ni contoh, ni maksud kritikan ni. Penulis risalah Ad-Durrah fi izhari ghashi naqdis surah. Nak apa ni? Muhammad Husain bin Abdurrah As-Sindi ni, nama kita ada Ad-Durrah ni ada dalam bahasa Arab, ada kitab ni. Ad-Durrah fi izhari ghashi naqdis surah. Memberikan pandangan Muhammad Husain Abdul Razak Sindi, dia memberikan pandangan yang hampir sama dengan Muhammad Hayat di atas tadi, Muhammad Hayat As-Sindi itu. Bahkan Muhammad Husain ni dia di bahagian ujung komentar dia tu beliau menjelaskan, dia kata bentuk kesalahan ini adalah memasukkan perkataan daripada riwayat asar. Asar ni asar tabi'i, itu bukan hadis kuasanya. Kata-kata tabi'i yang bernama Ibrahim An-Nakhai itu ke dalam riwayat marfu'. Hak riwayat marfu' ni yang mana? Riwayat Wa'il bin Hujr. Itu salah masuk. Jadi tambahan tu tambahan secara sahwun, tersalah. Kelalaian tu. Jadi perkataan Muhammad Hayat dia tulis gini, memasukkan lafaz mauquf ke dalam hadis marfu'. Hak lafaz mauquf tu hadis tu hak Nakhai tadi. Dia tak sebut pun. Dia tak sebut Nabi kata di bawah surah, cuma dia sebut perkataan dia. Tu dia panggil asar Nakhai. Dia tu bukan bersahabat, dia tabi'i. Tiba-tiba masa duduk saling tersalah, dia ambil ujung asar dia tu yang masuk dalam hadis marfu' Wa'il ni. Tu kata Muhammad Husain. Baik. Kita tengok lagi. Syekh Muhammad Fakhir Al-Muhaddith
Al-Ilah Al-Abadi. Dia kata, di bawah India berlaku ni. Dia kata ringkasnya. Ni setelah dia buat kajian, buat perbanding hadis Wa'il bin Hujr. Sebab itulah hadirat kena ingat lah. Dia hadis-hadis, sebab tu ulama kita ni kita turut budi semua. Bila dia buat perbandingnya tu kan, mana lagi hadis Wa'il ni ada? Dia ambil belakang tengok. Mana tak ada. Lepas tu kenapa dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah ni ada? Bila tengok rupanya kemungkinan satu, dia salah ambil daripada asar Nakhai tu. Yang masuk situ. Sebab orang lain tak ada gitu. Supaya sini misalnya. Ringkas nukilam Al-Qasim bin Qatlubu, hak tadi. Nukilah dia lah. Hak jadi masalah, hak ada tahta surah tu. Tidak boleh dijadikan pegangan kerana kitab yang menjadi rujukan beliau. Jadi kata Syekh Muhammad Fakhir, saya sendiri telah menyemoknya dan saya dapati maklumat dalam kitab berkenan adalah berbeza dengan apa yang beliau nukilkan. Jadi hak dia nukil tu tak ada tu. Macam mana bila dia nukil, dia saling kita lain jadi ada. Tu isu dia tu. Tu. Jadi Qasim bin Qatlubu ni dia nukil hadis Wa'il, tapi hak dalam kitab dia nukil tu tak ada tahta surah. Tiba-tiba hak dia nukil dalam kitab lain, dia masuk dalam kitab lain, dia nakal dalam kitab lain, jadi ada apa gitu. Semua ni boleh dibuat, boleh ditahu kesilapan melalui kaedah perbandingan. Baik. Saya mau memang tak ada. Baik. Seterusnya, kata Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dia kata pandangan tokoh-tokoh ini diperkuatkan lagi oleh hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ini musnad Imam Ahmad. Dengan menggunakan sanad Ibnu Abi Shaybah. Ibnu Abi Shaybah juga guna sanad Ibnu Abi Shaybah juga. Tadilah hadis Wa'il, cuba tengok muka surat pertama tu nombor 1, hadis Wa'il Ibnu Abi Shaybah telah meriwayatkan. Guna sanad dia juga. Dalam riwayat ini tidak ada tambahan tahta surah di bawah pusat, tak ada. Mana? Cuba tengok sini. Wa bi qala hadisna Waqi'. Siapa dia? Wa bi qala tu ana terjemah lalulah mudahnya. Waqi' telah meriwayatkan kepada kami. Waqi' ni siapa ni? Tok Guru Ibnu Abi Shaybah lah. Nampak tu? Tok Guru Ibnu Abi Shaybah. Ibnu Abi Shaybah kata Waqi' telah meriwayat kepada kami. Beliau telah berkata Musa telah meriwayat kepada kami daripada Al-Qamah bin Wa'il daripada ayah dia. Ayah dia tu nama Hujr lah. Ayah Wa'il tu nama Hujr. Beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya semasa salat. Tak ada sebut tahta surah. Ni sanad Ibnu Abi Shaybah juga. Sebab itulah di sini kesalahan ni berlaku pada penyalin tu. Sebenarnya tahta surah tu dia sila ambil daripada asar Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tu tak ada sebenarnya. Dah sanad dia juga. Tiba-tiba tak ada. Mana hak tu ada? Penyalin. Sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang dinukilkan daripada Ibnu Abi Shaybah dan orang lain. Ini penting ni. Sebenarnya anda tidak buat lagi sini sebab lebih kurang. Banyak lagi riwayat-riwayat yang dinukilkan daripada Ibnu Abi Shaybah dan orang lain yang menjelaskan perihal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan sama sekali tidak ada tambahan di bawah pusat. Tak ada. Maknanya ni makna tak boleh pakai. Baik, itu kritikan. Sebab tu ni kalau kita perhatikan, dia bukan kritik sanad ni. Dia kritik mata. Atas kaedah perbandingan. Baik. Tu dalil pertama. Tak boleh pakai lah tu kiranya. Dalil daripada hadis Wa'il tak boleh pakai. Baik. Ni hak berkenaan letak tangan bawah pusat. Yang keduanya hadis Ali. Sayyidina Ali lah. Hadis Ali radhiyallahu anhu. Rawa Abu Daud wa Ahmad wa Ibnu Abi Shaybah. Ibnu Abi Shaybah juga. Wa Daruqutni wal Baihaqi an Abi Juhaifah anna Aliyan qala as-sunnah wad'ul kaffi 'ala al-kaffi tahta as-surrah. Maksudnya Imam Abu Daud, Ahmad, Ibnu Abi Shaybah, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis ni daripada Abi Juhaifah. Mana dengan sanad dia lah, dengan sanad dia telah meriwayatkan daripada Abi Juhaifah bahawa Sayyidina Ali telah berkata, sunnah adalah meletakkan tangan di atas tangan di bawah pusat. Kenapa lah? Al-kaf gini, tangan atas tangan. Maklum lah, tu tangan kanan atas kita maklum, tak sebut sini. Di bawah pusat. Sebut di bawah pusat. Ni ada ni.
Ini riwayat kedua. Ini menjadi pegangnya bagi ulama kata ada di bawah pusat. Baik. Kritikan terhadap hadis Ali ni radhiyallahu anhu. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, dia kata dalam hadis ini ada perawi yang bernama Abdul Rahman Al-Wasiti. Beliaulah yang menjadi madar hadis ini. Madar ni mana pusat ataupun asas sanad. Mana-mana hadis daripada Sayyidina Ali hak sebut tetel tak tangan bawah pusat mesti ada perawi yang bernama Abdul Rahman Al-Wasiti. Itu maknanya madar hadis ni. Sebab tu anda kata pusat sanad di situ. Sanad tu berpusat di siapa? Di Abdul Rahman Al-Wasiti. Asalkan riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menyebut kalau tak tangan di bawah pusat mesti ada orang yang bernama Abdul Rahman Al-Wasiti tu. Siapa dia? Dia ni beliau seorang yang dhaif dan tidak boleh dibuat hujjah periwayatannya. Ini kritikan Syekh Al-Mubarakfuri. Memang terbukti begitu. Baik. Itu kata Syekh Mubarakfuri. Memang tak boleh buat hujjah. Sebab dia ni sudah terbukti perawi yang dhaif. Selepas menyebutkan hadis ini, Hafiz Az-Zailai berkata dalam Nasbur Rayah. Dia kata Ibnu Qattan berkata, mengikut Ibnu Hanbal dan Abu Hatim, Abdul Rahman bin Ishaq. Itulah Abdul Rahman bin Ishaq. Itu Abdul Rahman Al-Wasiti itulah. Abdul Rahman bin Ishaq iaitu Ibnu Harb Abu Syaibah Al-Wasiti. Nama dia tu banyak. Orang itulah ni. Adalah mungkarul hadis. Mana riwayat dia bercanggah dengan riwayat lain yang lebih sahih. Jadi hak ni tidak dhaif ringan ni. Mana dhaif berat jadi. Kata Ibnu Ma'in. Kata Ibnu Ma'in terhadap beliau, terhadap Abdul Rahman Al-Wasiti. Dia kata laisa bi syai'. Cuba tengok nota kaki bawah tu. Bila Ibnu Ma'in kata laisa bi syai', nak terjemah payah kaklah sebab dia istilah tu. Kalau kita terjemah tu tak ada gapo dia ni. Kalau terjemah tu latih gitu, laisa bi tak ada gapo dia ni. Tapi tak boleh terjemah gitu sebab dia istilah. Cuba tengok nombor 1. Mengikut Ibnu Qattan, dia kata Ibnu Ma'in ni apabila beliau berkata laisa bi syai', bermaksud seseorang perawi tidak meriwayatkan banyak hadis. Ia juga memberi maksud salah satu daripada lafaz jarh. Nak ayatnya kawan ni lemah. Jarh ni maknanya bukan takdir, jarh wa jarh. Jarh ni ada kelemahan lah. Tak boleh pakai dia ni. Itu makna jarh. Mana dhaif lah. Tak boleh pakai. Itu kata Ibnu Qattan. Baik, kata Imam Bukhari terhadap Abdul Rahman Al-Wasiti ni, dia kata ada kritikan terhadap beliau. Fihi nazarun. Baik, sebab anak tidak letak selalu, tidak buat nota kaki, anak pun tak ada nak ubah. Cuba tengok bawah tu Asy-Syaikh Ibnul Humam. Cuba tengok situ. Bila Imam Bukhari kata fihi nazarun, pada pribadi Abdul Rahman Al-Wasiti ni nazarun, ada dipertikaikan, ada kritikan. Kata-kata Imam Bukhari tu bukan kecil tu. Dia jadi macam istilah. Cuba tengok bawah ni. Asy-Syaikh Ibnul Humam dalam At-Tahrir, dia kata Imam Bukhari ni apabila dia kata pada seseorang perawi fihi nazarun, dia ni ada dipertikaikan, ia bermaksud hadis riwayat perawi itu tidak boleh dibuat hujjah, tidak layak menjadi penyokong pada hadis lain, dan tidak boleh dibuat amal hadisnya. Ayatnya besarnya Imam Bukhari. Kalau dia kata fihi nazarun, itu maksudnya. Kalau kita kata fihi nazarun, orang tak peduli kalau kita kata. Tapi kalau Imam Bukhari kata, tiga tu. Tidak boleh dibuat hujjah, tidak layak menjadi penyokong pada hadis lain, dan tidak boleh dibuat amal hadis dia. Itu kata Asy-Syaikh Ibnul Humam dalam At-Tahrir. Kalau Imam Bukhari kata fihi nazarun, tiba-tiba Imam Bukhari kata pada Abdul Rahman Al-Wasiti ni fihi nazarun, mana dalam riwayat dia ada pertikaian. Pribadi dia tu dipertikaikan. Mana riwayat dia tadilah tak boleh buat hujjah, tidak boleh jadi sandaran kepada hadis lain, tidak boleh jadi penguat pada hadis lain, tak boleh buat amal dengan hadis dia riwayat. Mana tak boleh pakai. Imam Baihaqi berkata dalam Al-Ma'rifah, dia kata sanad dia tidak kukuh, lemah sangat. Beliau adalah perawi tafarruq, banyak hadis dia riwayat, dia seorang riwayat, orang lain tak riwayat. Itu mana tafarruq. Dan ditinggalkan riwayatnya. Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Khulasah dan juga Syarah Muslim, dia kata Abdul Rahman Al-Wasiti ni hadis riwayat beliau lemah dengan muttafaq ulama. Ulama sepakat dengan ittifaqlah, muttafaq man ittifaq ulama. Dan beliau juga
Bukan sekadar hadis dia sendiri telah perawi yang dhaif secara muttafaq. Mana berat kat dah tu. Berat kat. Baik, cuba kita pergi seterusnya. Ni pelik ni, ni awak pelik lagi ni. Selain daripada itu, hadis Ali ni hadis Ali ni bercanggah dengan tafsirannya terhadap firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Tak usah kata pelik lah ni, Sayyidina Ali ni dia ulama kata agak pelik sikit, dia huraikan apa maksud fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna tu lah. Maksud fasalli li rabbika wanhar ni terjemah biasa. Maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu semata-mata dan wanhar tu mana? Wanhar tu hak biasa orang terjemahnya, difaham oleh kebanyakan ahli tafsir. Dan sembelihlah binatang korban sebagai syukur. Beliau telah meletakkan. Jadi Sayyidina Ali dengan hadis ni dia faham wanhar itu. Kena buat bulat pada wanhar. Wanhar tu dia ada makna tekak sin, dia makna sin. Sin wanhar ni asal makna sembelih. Sembelih orang Islam ni bukan sini, sin. Sin ni atas pada dada. Sini. Jadi kalimah wanhar mengikut pemahaman Sayyidina Ali adalah meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Bukan letak atas pegelang gini. Lengan bawah ni. Bukan lengan atas ni dak. Sini. Sebab dia panggil asfal. Kalau ala sini, lengan atas. Dia bukan duduk gitu. Dia letak gitu. Letak gitu atas lengan dan dia letak keduanya di atas dada. Tak sini. Atas dada. Duduk gitu. Kita tengok. Kalau semaya gitu. Dia pergi gitu. Maknanya Sayyidina Ali sebut gini. Bukan letak di bawah pusat. Letak dada. Riwayat hadis sendiri. Dada ni. Itu pelik tu. Baik. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah juga. Itu pelik tu. Ibnu al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daruqutni, Abu Shaykh, Al-Hakim dan Ibnu Marduwah. Ni dinakalkan dari kitab Ad-Durrul Mansur. Sayyidina Ali sendiri ketika tafsir ayat tu, dia kata letak atas dada, bukan bawah pusat. Tu belik. Sebab tu tak boleh pakai ni. Teruk sangat tu lah. Abdul Rahman Al-Wasiti tu lah berat doa tu. Baik, dalil ketiga. Dalil daripada hadis Abi Hurairah. Ni hak letak bawah pusat. Tapi kena ingatlah kita ada bincang-bincang kritik. Tapi kok mana pun ada ulama terima. Sebab tu ada orang letak bawah pusat tu. Tapi kalau nak kira tak kuat lah. Tapi tak apalah, kita tengok. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Daripada Abi Wa'il. Beliau telah berkata, Abu Hurairah telah berkata, akhdul akfi alal akfis salah tahtas surah. Meletakkan tangan di atas tangan dan kemudian diletakkan keduanya di bawah pusat. Ini riwayat Abu Hurairah pula, letak bawah pusat. Ini mudah benar ulama kita kritik. Ringkas tu. Dalam hadis ini juga ada perawi yang bernama Abdurrahman Al-Wasiti lagi ada ni. Perawi itu juga. Abdurrahman Al-Wasiti itu bukan nama dia. Nama Wasiti itu nisbah kepada ayah dia. Abdurrahman Al-Wasiti. Ayah dia nama Ishaq. Beliau tidak boleh dibuat hujah, hadis-hadis tidak boleh dijadikan sokongan kepada hadis lain dan tidak boleh beramal dengan hadis seperti tadi. Orang sama. Jadi bila orang sama sudah terbukti dia tu lemah beratlah. Tadi. Baik, yang keempat, yang terakhirlah. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla secara ta'liq dengan lafaz. Secara ta'liq ini makna tidak dikemukakan sanad yang lengkap. Itu ta'liq. Sebut tapi tak ada sanad yang lengkap secara ta'liq. Lafaz dia begini. Min akhlaqin nubuwah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yadil yumna 'alal yusra fi shalah tahta surrah. Antara akhlak kenabian, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Termasuk akhlak menyegerakan berbuka bangori, boleh buka lah walaupun tak habis lagi azan, boleh buka dah. Jawab bila-bila gitu. Yang kedua, melewatkan bersahur sehingga rapat pada waktu subuh dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
dan meletakkan kedua-duanya di bawah pusat. Itu di bawah pusat. Tak apalah, cuba kita tengok. Al-Mubarakfuri berkata, saya tidak tahu sanad hadis. Sebabnya Ibn Hazm mari pun tak ada sanad. Isyarat gitu, tak ada sanad. Mana sanad dia? Saya cari tak ada, tak jumpa. Kalau anak sebut tak ada sanad, boleh jadi munasabah lah. Tapi bila Mubarakfuri sebut tak ada sanad, ni ulama besar ni. Para ulama dalam mazhab Hanafi dia sebutlah. Mungkin dia mari daripada sana, India ni. Dia kata para ulama dalam mazhab Hanafi telah menyebut riwayat ini dalam kitab-kitab mereka dan mereka berhujjah dengan hadis ini, dengan riwayat ini. Namun mereka tidak kemukakan sanadnya dengan lengkap. Tapi nyata sebut sanad kat rumah tak ada gitu sanad. Wak mari tapi tak ada sanad. Perlu disedari, mana-mana riwayat yang tidak diketahui dengan lengkap sanadnya, maka dia tidak boleh dijadikan hujjah. Kena cari dulu sanad baru boleh buat hujjah. Tidak boleh dijadikan sebagai penguat kepada hadis lain dan tidak boleh diamalkan hadisnya kalau tak ada sanad. Boleh. Kalau tak ada sanad. Dan kalau ada sanad pun, seperti tadi ada sanad tapi mata pula pelik. Lepas tu tadi sanadnya ada perawi yang dhaif sangat. Ini tak ada sanad tu. Itu masalah. Penulis Ad-Durrah Muhammad Husain Abdul Razak As-Sindi tadi kita jumpa dah nama dia, Muhammad Husain As-Sindi. Dia kata, sanad hadis ni, tu. Ana tak terjemah tu. Cuba tengok dalam kurungnya tu. Qala fihi al-Aini innahu rawahu Ibnu Hazm. Sanad hadis ni iaitu Al-Aini sebut, Badruddin Al-Aini sebut, dia kata hadis ni telah diriwayatkan oleh Ibnu Hazm. Tapi sanad hadis ni tidak diketahui. Memang Badruddin ni kata hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hazm. Hadis mana? Hadis Anas tadi. Tetapi tak ada sanad. Tak ada sanad. Adakah ia makbul atau tidak? Jadi nak tahu sanad dia, sanad diterima atau tidak diterima, tak tahu. Sebab tak ada sanad. Sesungguhnya bukan seorang dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan hadis ini. Namun mereka tidak menyebutkan tambahan di bawah pusat. Rupanya hadis ini setakat fi salah saja. Sebenarnya kalau ada, sebab dia sebut pun, ni anak petik daripada dia sebut daripada Syekh Muhammad Husain. Dia kata sebenarnya sesungguhnya bukan seorang, mana ramai ahli hadis meriwayatkan hadis Anas. Masalahnya tak ada pun sebut di bawah pusat. Tapi ke mana Anas dari riwayat Anas ni ada sebut riwayat daripada Ibnu Hazm, tak ada sampai sana. Sedangkan hadis ni ramai riwayat gini. Tapi tak ada sebut tahta surah. Tiba-tiba riwayat daripada Ibnu Hazm ini mana ada sebut tahta surah. Mana riwayat hadis-hadis sebut riwayat daripada Anas juga, riwayat ahli hadis lain tak ada sebut. Tiba-tiba riwayat daripada Anas juga oleh Ibnu Hazm ada sebut. Tu pelik tu. Jadi ada sanad tak ada sebut tahta surah. Tak ada sanad ada sebut tahta surah. Kita nak terima kan? Gitulah maksud dia nya. Tu kan. Baik, habislah situ anak berti awal malam ni. Cumanya minggu depan kita bincang pasal yang kedua pula. Hak letak tangan atas pusat ni pula. Ni agak panjang sikit. Anak tak apa kita nak tahu lah, kita nak tahu. Ni kita nak tahu. Lepas tu nak amal mana? Dia amalan ni pasal tu dulu. Dah. Lepas tu kita bincang nanti habis tu. Jadi minggu depan kita akan bincang hak bahagian kedua, meletakkan tangan di atas pusat. InsyaAllah kita bincang tu untuk minggu depan. Okay, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.